Itu dia, terima kasih kami ucapkan. Dan seterusnya kita akan membincangkan tentang culas nafkah. Kalau boleh saya kongsikan sedikit kepada para penonton semua, iaitu berkaitan dengan kes penceraian di Malaysia pada tahun lepas adalah melibatkan pada tahun 2019 adalah 45,754 kes, dan kalau kita tengok pada tahun 2019 adalah 56,624 kes, dan ada sedikit penurunan sebenarnya sebanyak 19.2%. Namun apa yang perlu kita tahu sebagai seorang wanita, apakah antara hak-hak yang boleh kita lakukan ataupun kita tuntut sekiranya bekas suami culas berkenaan dengan nafkah. Dan hari ini kita akan membincangkan dengan lebih lanjut lagi bersama dengan saya di studio. Saya kenalkan iaitu Puan Maria Jilani selaku pengarah bahagian sokongan keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Maria, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik, bila kita berbicara tentang culas nafkah ni lah, yang pertama sekali mungkin Puan boleh kongsikan kepada para penonton semua, terutamanya mereka yang baru saja bercerai, dalam proses penceraian dan sebagainya. Ini merupakan satu perkara yang bersalah di mana mungkin bekas suaminya culas berkenaan dengan nafkah dan sebagainya. Dan yang pertama sekali, apa yang perlu kita tahu? Silakan. Baik, terima kasih Haji Sofia. Untuk culas ni kalau bolehlah kita dapatkan sikit definisi lah. Ya. Saya melihat kepada pusat rujukan Persekutuan Melayu, ada beberapa definisi tentang culas, dan saya lebih prefer kepada tidak jujur, curang dalam kamus tersebut. Dalam sebelum kita bincangkan pasal culas, ada dua senario yang perlu kita tahu. Kenapa culas bagaimana? Yang pertama berkaitan suami yang tidak ada lagi perintah nafkah. Contoh, masih lagi suami isteri, tetapi suami tidak memberikan nafkah yang secukupnya kepada isteri, ya. Dan secukupnya itu adalah bergantung kepada, contohnya dia perlukan makanan, tempat tinggal, keperluan harian, dan kecukupan itu akan ditentukan apabila isteri ini membuat aduan kepada mahkamah lah. Pergi ke mahkamah akan ditentukan berapa kadar yang sepatutnya dia terima, ikut kemampuan suami juga. Senario yang kedua adalah mereka suami atau bekas suami yang telah dapat perintah mahkamah. Inilah masalahnya sekarang hari ini, isunya. Jadi bila dah dapat perintah mahkamah, dah dapat perintah nafkah, tetapi perintah itu tidak dilaksanakan, dia tak patuh. Itulah culaslah berlakunya di situ. Inilah menyebabkan banyak kes-kes nafkah-nafkah yang tertunggak, yang kita rasa memang sangat membebankan isteri dan anak-anak yang ingin kata masih lagi untuk meneruskan dia orang punya kehidupan, perlukan perbelanjaan. Bagi bekas isteri, bagi isteri atau bekas isteri, kalaulah suami ini culas, mereka boleh pergi awalnya kita prefer untuk buatkan dulu perbincangan lah. Maknanya kalau dia ada keluarga, bincang dulu sama keluarga. Sebab kita tengok setakat mana, kadang ada juga alasannya tidak bekerja lah, apalah kan, tidak berkemampuan. So better sekiranya boleh kita berbincang dalam keadaan berbaik-baik sesama keluarga, kita selesaikan. Sekiranya tidak dapat, itulah kita pergi ke mahkamah lah untuk membuat tuntutan. Dan untuk yang isteri, dia boleh menuntutlah kalau dia selepas diceraikan, dia ada hak untuk nafkah edah. Maksudnya dalam tempoh dia edah, dia boleh dapat tempat tinggal bersemualah dalam tempoh edah tersebut. Selanjutnya dia akan dapat hak mut'ah, iaitu sagu hati perceraian. Sebabnya isteri ni yang mana-mana yang tak bekerja ni, dia akan tinggal di rumah. Ya, betul. Suami bekerja. Kita pun bila suami bekerja ni, dia balik ke rumah, dia rasa selesa sebab rumah semua dah kemas, makan. Semua itulah pengorbanan isteri dan juga menjaga anak-anak. Dan itu boleh dituntut harta sepencarian. Seterusnya harta tadi mut'ah kan? Seterusnya harta sepencarian. Sekiranya dalam tempoh perkahwinan ada kita dapat aset atau rumah kita beli, kita boleh tuntutlah, tetapi bergantung kepada mahkamah yang akan tentukan berapa kita punya portion lah. Maksudnya kadar berapa yang kita boleh dapat berdasarkan sumbangan isteri tersebut. Itu antaranya lah.
Ya, itu dia antara tuntutan-tuntutan yang perlu kita tahu supaya kita wanita apabila diceraikan dan sebagainya perlu tahu apa hak kita. Ada hak sebenarnya, bukan sebagai contoh, bukan kita sebagai seorang suri rumah maka tiada apa-apa hak yang boleh dituntut kepada bekas suami. Jadi itu sedikit peneranganlah berkenaan dengan culas nafkah dan antara tuntutan yang boleh kita lakukan sebagai seorang wanita. Betul. Dan mungkin juga setakat ini berapa banyaklah kes yang dilaporkan berkenaan dengan culas nafkah ni, Puan? Baik. Baik Sophie, kalau mengikut kepada statistik pendaftaran tunggakan nafkah yang didaftarkan di bahagian sokongan keluarga seluruh Malaysia, saya menarik perhatian semua pada tahun 2021. Untuk nafkah anak saja ada 582. Untuk nafkah isteri sebanyak 24 kes, sementara nafkah edah 47 dan mut'ah 97. Keseluruhan kes adalah 750. Untuk tahun 2021 agak sedikit pengurangan sebab kita dalam tempoh PKP semua. Cumanya kita walaupun kita kata untuk culas bayar nafkah ni walaupun statistik dia agak merendah, tapi kita ni ada buat pemantauan kan. So macam di bahagian sokongan keluarga kami ada satu sistem e-nafkah yang untuk pengurusan BSK sendirilah. So daripada situ kami akan memantau kes perintah nafkah yang data-data kami peroleh daripada mahkamah. Kami akan pantau dan tanya sama ada berlaku tak pengabaian perintah nafkah tersebut kepada bekas isteri lah. Dan sekiranya perintah dah dikeluarkan tetapi tidak dilaksanakan oleh bekas suami, bagaimana tu? Sekiranya tidak dilaksana, langkah yang pertama, bila kita dapat laporan yang lengkap daripada isteri ataupun bekas isteri, kita akan call ataupun dapatkan bekas suami lah. Tengok kadang-kadang alamat tak ada semua kan. Kita akan callkan dulu bekas suami and then kita akan filekan buat file aduan. Lengkap semua dokumen, kita akan panggil bekas suami itu untuk sesi runding cara. So kita bincang dulu. Kalau lah proses runding cara pun gagal, dah bincang secara elok pun gagal, kita akan buat tindakan penguatkuasaan perintah lah. Maknanya kita sama ada saman penghutang perhakiman, kita akan kira balik berapa banyak tunggakan nafkah tersebut. Dan kita ambil lah, kalau lah kata dia ada harta, mungkin kita boleh sita. Apa-apa lagi langkah-langkah. Akhirnya kalau tak juga bayar nafkah, masuklah ke penjara. Itu dia. Maksudnya dia memang tak boleh elak lah. Tak ada. Maksudnya kadang-kadang tindakan yang terakhir tu kita dapat, Alhamdulillah lah, setakat hari ini, Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah, banyaklah bila kita pergi ke dapatkan perintah komite, sebelum nak pergi penjara tu, dia bayar, buat bayaran. Dan ahli waris juga membantulah untuk buat bayaran. Sebenarnya, kita ni di BSK ni, bahagian sokongan keluarga, kita melaksanakan fungsi melaksana dan menguatkuasaan perintah. Cumanya kita berharaplah kalau pada suami-suami, bekas suami yang melihat siaran kita pada hari ini, kita nasihatkan bila dapat perintah, silalah bayar nafkah itu mengikut sebagaimana yang diperintahkan oleh mahkamah. Jadi kita tak adalah kita macam, kita kena adalah sedikit rasa simpati pada isteri dan anak-anak. Sebabnya kalau kita tengok pun statistik yang banyak adalah nafkah anak. Sedangkan kalau kita boleh sikit, Sophie, silakan. Sedangkan kalau kita lah solat ke apa, Rabbana, kita mohon ampun kepada Allah kan, Rabbana ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayani saghira kan. Jadi takkanlah anak tu nak, orang kata sebab bapa tak tu nak delete kan perkataan tu. Betul. So sesungguhnya kalaupun bayarlah bapa-bapa ni sebab anak-anak ni akan mendoakan. Sentiasa mendoakan kita dalam setiap kali solat mereka kan. Jadi macam mana pun kalau sukar ke apa, hubungilah balik bekas isteri ataupun boleh juga pergi ke bahagian sokongan keluarga untuk berikan kita berikan sedikit hikmat nasihat perundangan. Dan perkara ini sebenarnya boleh
dibincang. Boleh. Bergantung kepada kemampuan bekas suami juga kan. Tak semestinya apa yang diberikan kepada pihak isteri itu terus diterima bulat-bulat oleh pihak mahkamah kan. Maksudnya perkara di situ ada rundingan. Cuma hanya perlu untuk memberi nafkah itu setiap bulan. Setiap bulan. Jangan senyap ke apa kan, sebabnya kita punya isu ni di sini. Bila dapat perintah nafkah, diam, tak tahu apa masalah, jadi tak nak keluar daripada masalah tersebut kan. Kadang-kadang mungkin ada yang sampai yang kita punya dululah kita ada sedikit maklumat yang tu, ada kes juga yang bekas suami kata dia tertekan kalau macam ni, dia kata dia tak ada duit dah. Saya cakap tak apalah, kita duduk cakap macam mana kan, macam mana mesti ada satu solution untuk kita selesaikan isu nafkah ini. Walau bagaimanapun nafkah tu tetap dibayar, tetap kena bayar kan. Betul. Dan Puan, sebagai contoh, kalau itu bekas isteri lah, kalau masih lagi bergelar isteri, tetapi suami tidak bekerja, tidak memberi nafkah, segala-galanya isteri yang terpaksa menanggung. Maksudnya daripada bayar rumah, mungkin kena menguruskan anak-anak, keperluan anak-anak, makanan di rumah, semuanya adalah beban itu diberikan kepada isteri. Dan adakah situasi ini juga boleh dibawakan kepada mahkamah dan juga boleh dilaporkan sebagai culas nafkah? Untuk kes begini berbeza Puan. Kalau kes begini sebab dia tak ada perintah lagi kan, semuanya bila dia tidak diberi nafkah, dia bolehlah mohon kepada mahkamah lah. Nanti mahkamah yang akan tentukan berapa kadar-kadar yang sepatutnya suami itu berikan. Sebab hak nafkah isteri itu tetap ada. Memang kita akui pada zaman sekarang ni isteri-isteri banyak yang berkerjaya. Betul. Cumanya tanda soal saya setakat mana nak bertahan, nak menanggung. Kadang-kadang ada yang membuat pinjaman tanaman sendiri untuk dibayar pada suami dengan harapan suami ini akan berubah, tapi setiap tahun sampai ke tahun tidak berubah. Jadi pada isteri-isteri kena buatlah, ambil satu langkah ke hadapan, kena buat keputusan apa yang terbaik pada diri dia, sama dia nak meneruskan kehidupan dia ataupun mengambil tindakan perceraian lah. Betul. Kalau dia boleh lagi bersabar dengan suami, boleh berbincang lagi untuk ubah dia suami punya karakter tu untuk membayar nafkah, alhamdulillah lah boleh kekal. Tapi kalau tak boleh juga, takkan kita nak tanggung lagi beban tersebut. Kan? Saya setuju dengan Puan. Islam pun sendiri memberikan kita kata dua. Maksudnya tidak membebankan kita para isteri, para wanita. Kan? Maksudnya ada jalan untuk kita menyelesaikan daripada masalah ini, daripada terbabit daripada perkara-perkara ini. Dan baik, kita berbalik kepada bekas suami tadi. Sekiranya kadang-kadang bekas suami ni cilik juga Puan kan. Jadi mungkin gaji mereka, kita boleh buat potongan daripada gaji, daripada KWSP, potongan daripada KWSP dan pelbagai lagi lah selain kaedah yang boleh lakukan. Tetapi bekas suami ni mungkin sedikit cilik, apa yang dilakukan adalah gaji tu mungkin diterima secara tunai ataupun masuk ke akaun saudara mara bagi mengelakkan ada transaksi berlaku di dalam bank mereka, supaya nafkah tersebut tidak akan diberikan kepada anak dan juga bekas isteri tadi. Pendapat Puan lah perkara seperti ini. Pada pandangan kami lah, bila kami di sini di bahagian seruan keluarga, kita rasa kena jujur. Jujurlah, kedua-dua pihak jujur, isteri jujur, suami pun kena jujur. Kena tanya pada diri sendiri, kenapa tak nak bayar nafkah? Kan? Betul. Kenapa kita perlu transfer duit kita, menyusahkan diri masuk ke akaun orang lain? Betul. Kan? Begitu juga macam banyak kerja. Banyak kerja kan? Kenapa nak sampai begitu sekali? Complicated. Isunya sebab tak nak bayar nafkah. Cumanya nafkah itu wajib. Kena dia pusing macam mana pun tetap kena bayar nafkah. Cuma dia untuk kes sebegini, sekiranya lah isteri dapati berlaku benda macam ni dan mendapati memang betul lah masuk dalam akaun, mungkin kalau kita ke mahkamah, kita boleh panggil lah dia sebagai saksi lah untuk tengok macam mana. Dan kadang-kadang kita rasa begitu juga majikan kan. Kadang-kadang ada juga kes-kes kita bila kita pergi ke majikan ke apa, dapat majikan, dia berhenti kerja pula. Macam-macam lah. Orang kata suami-suami yang tak nak
bayar nafkah tu macam-macam dia punya cara kan. Pandai pula kaedah. Pandai. Tapi insya-Allah lah satu hari nanti kita akan dapatkan jugalah. Pastinya. Mesti kita akan dapat dan membantu isteri dan bekas isteri ni untuk mendapatkan hak mereka, terutamanya dalam kita melaksanakan dan menguasakan perintah Mahkamah Syariah ni. Baik. Dan ada dua persoalan lah yang belenggu masyarakat kita, terutamanya wanita dan para isteri. Iaitu yang pertama, sekiranya suami ataupun bekas suami telah pun meninggal dunia, bagaimana tuntutan nafkah tersebut untuk kira ialah dah meninggal. Jadi bagaimana untuk mereka tuntut nafkah tersebut? Dan juga yang keduanya adalah sekiranya lama terputus hubungan bersama dengan bekas suami. Dah tak tahu dah, mungkin dah lost contact, dah pergi ke negeri lain dan sebagainya. Jadi adakah ada pihak yang dapat membantu untuk menyelesaikan perkara ini supaya si isteri dapat menuntut kembali nafkah yang dah lama tertunggak tu, Puan? Okey, nampaknya di situ ada dua soalan. Dua soalan. Yang betul. pertama, kalau suami ataupun bekas suami ni meninggal dunia dan nafkah tu tertunggak, maknanya hutang lah lagi. So dalam hal ini, kalau proses di mahkamah tu terhenti dengan berlakunya kematian tersebut dan kita tunggakkan nafkah itu hendaklah dibayar daripada harta pusaka dia. Maknanya nanti ahli waris tu sebelum dibahagikan faraid, bahagikan dululah hutang suami. Kalau ada harta pencarian dibahagikan dulu sebelum buat faraid. Tapi hutang tetap hutang yang kena dibayar melalui harta pusaka tersebut. Kita kena carilah. Kadang-kadang ada juga yang meninggal dunia tak ada harta. Kena tentukan dulu lah kan. Nasib setiap orang tu tidak sama. Berbeza. Betul. Tapi insya-Allah lah kita akan usahakan begitulah. Tengok harta dia, kalau ada duit, jadi ahli waris kita nasihatkan bayarlah hutang tersebut. Bagi kes kalau suami gagal untuk kita cari dan isteri tak tahu, di bahagian sokongan keluarga ni kita akan membantulah untuk membuat syarian melalui kerjasama dengan syarikat Telekom, Astro. Jadi jangan pula lepas ni dia potong pula Astro. Jangan macam tu pula. Jangan pula. So kadang-kadang kita dapatkan daripada JPN, Jabatan Pendaftaran Negara lah. So kita akan tengok macam mana yang kita boleh mengesan bekas suami itu. Baik. Itu antara kaedahnya lah. Pelbagai kaedah yang ada sebenarnya. Betul. Yang terkini iaitu potongan melalui KWSP sekiranya bekas suami tidak menjalankan tanggungjawab mereka berkenaan dengan nafkah. Adakah pelaksanaan itu bakal ataupun akan diadakan? Baik, untuk menjawab soalan Sofi itu, setakat inilah memang kita pernah buat untuk minta freeze kepada KWSP untuk membukukan wang bekas suami untuk dibayar nafkah. Namun KWSP setakat hari inilah dia masih tertakluk kepada akta mereka sendiri. So setakat ini kita tak dapat lagi laksanakan. InsyaAllah lah dia akan datang, kita akan usahalah untuk membuat mana-mana perbincangan dengan KWSP sendiri, macam mana kita untuk lihat bagaimana kita nak bantulah pemotongan tersebut dilaksanakan. Untuk setakat ini belum ada lagi lah, belum lagi boleh. Dan kita doakan moga dipermudahkan segala urusan, insya-Allah, Puan Maria, supaya wanita-wanita di luar sana tidak lagi teraniaya dengan bekas-bekas suami yang tidak bertanggungjawab serta culas tentang nafkah, terutamanya nafkah kepada anak-anak lah. Itu yang paling utama kan. Kerana mungkin di dunia anda terlepas, tetapi di akhirat kelak akan dituntut juga. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada tetamu saya, masya-Allah, iaitu Puan Maria Jilani selaku pengarah bahagian sokongan keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Terima kasih banyak, Puan Maria. Banyak sangat informasi yang saya dan juga para penonton terima hari ini supaya kita sama-sama tahu sebagai seorang wanita apa hak kita setelah bercerai. Baik, dan seterusnya kita akan berhenti berehat seketika.